Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita nak menyambung. Kita nak mempelajari berkaitan topik 3.1.3 media pengiklanan. Jadi bolehlah anda merujuk buku teks RBT ikatan 3 anda sepanjang penerangan video ini. Baiklah, kita pergi kepada sambungan di bahagian B, media pengiklanan. Boleh rujuk buku teks di muka surat 143. Pada kelas yang lalu kita telah belajar kaedah reka bentuk periklanan. Dalam kaedah reka bentuk periklanan tu, jika anda masih ingat lagi, kita telah mempelajari beberapa bahagian ataupun beberapa jenis kaedah reka bentuk periklanan. Ada 7 kaedah kesemuanya. Jadi diharapkan anda boleh merujuk kembali video penerangan yang lalu bagi mengimbas balik apa yang telah dipelajari dalam kelas yang lepas. Jadi untuk kelas pada kali ini kita nak sambung dengan media periklanan. Apakah yang dimaksudkan dengan media periklanan? Dia adalah saluran, cara atau perantaraan yang digunakan untuk menyampaikan iklan kepada pengguna. Jadi setiap pengeluar atau peniaga akan menggunakan cara yang tersendirilah untuk memilih kaedah periklanan yang sesuai untuk memasarkan produk atau perkhidmatan yang telah mereka akan mereka lakukan ataupun bagi mendapatkan pasaran di luar atas apa yang telah mereka usahakan. Jadi media periklanan ni boleh disampaikan melalui 3 cara, iaitu media massa atau dikenali juga sebagai media cetak, media elektronik dan juga media sosial. Jadi inilah 3 media periklanan yang digunakan pada ketika ini. Dan paling banyak mendapat liputan adalah di media sosial lah. Kalau kita perhatikan dengan teknik periklanan sekarang, sebab kebanyakan pengguna ada media sosial sendiri seperti Facebook, Instagram, Twitter, yang mana kaedah ini lebih cepat sampai maklumatnya kepada pengguna ataupun target sasaran. Baiklah, kita tengok satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan media cetak. Media cetak ni juga sentiasa dipilih sebagai pilihan pengeluar sebagai saluran periklanan. Media cetak yang kita boleh lihat adalah surat khabar, brosur, katalog. Jadi periklanan melalui media cetak ni dilakukan di atas buka surat yang bercetak lah, seperti kertas ataupun buku. Jadi kebanyakannya menggunakan bahan-bahan bercetak seperti majalah, brosur dan lain-lain. Dia adalah lembaran muka surat yang mengandungi maklumat terperinci dan diedarkan oleh ejen syarikat yang mengeluarkan produk tersebut untuk disampaikan kepada pengguna. Kebiasaannya buku, bahan bantu mengajar contohnya, ataupun jenis, kalau kita tengok pergi ke pasaraya, pasaraya tersebut akan mengeluarkan brosur barangan yang ketika itu atau bulan itu yang mendapat liputan ataupun pasaran dari segi diskaun ataupun ada promosi yang dilakukan pada bulan tersebut. Itulah tujuannya periklanan melalui media cetak. Selain dari media cetak tu tadi, kita juga ada media elektronik, yang mana media elektronik juga mendapat sambutan daripada pengeluar dan dia menarik dan berkesan bagi mempromosikan barangan dan perkhidmatan. Media elektronik ini seperti menggunakan lakonan, gambar, perkataan, suara dan muzik untuk menjadikan iklan tersebut lebih menarik. Jadi media elektronik ni adalah media yang kita jumpa, kita dapati di televisyen, ataupun di radio serta papan digital. So iklan jenis ini disampaikan melalui alat komunikasi.
Okey, yang biasa kita lihat adalah di televisyen lah, ataupun sekiranya kita menaiki kenderaan, okey, kita akan dapat mendengar iklan di radio. Jadi biasanya dia akan selitkan iklan tersebut di antara lagu ataupun dalam rancangan yang dikeudarakan melalui radio. Okey, kalau melalui papan digital pula, ia adalah salah satu produk evolusi daripada media elektronik. Jadi kalau kita perhatikan di jalan-jalan ataupun di area lebuh raya, kita dapat lihat banyak papan digital ataupun papan iklan yang besar. Jadi kalau di papan digital kita boleh lihat di berdekatan dengan bangunan MBMB di Melaka tu, kita boleh nampak beberapa papan digital ataupun satu papan digital yang besar, ataupun di area MITC pun ada kalau tak silap saya. Okey, jadi kat situ kita boleh lihat produk evolusi media elektronik menggunakan papan digital dan menyampaikan maklumat tersebut melalui iklan. Okey, dan yang terakhir, media periklanan adalah media sosial. Dia merupakan strategi pemasaran yang berkesan pada masa kini kerana menggunakan kemudahan internet. Okey, internet ni sekarang hanya berada di hujung jari pengguna saja. Jadi menggunakan platform media sosial, pengeluar boleh memperkenalkan produk mereka ke serata dunia, sebab internet ni universal, satu dunia boleh mengaksesnya. Jadi antara aplikasi media sosial yang sering digunakan adalah Facebook, Instagram, dan ada juga menggunakan platform seperti WhatsApp dan juga Telegram. Kebiasaannya platform WhatsApp dan Telegram ni dia dah ada target sasaran dia atau kumpulan buyer dia yang suka untuk membeli barangan tersebut. Jadi dia kumpul follower. Samalah juga macam Instagram dan juga Facebook. So ini merupakan media sosial yang terkenal pada masa kini untuk memasarkan produk kerana dia bersifat cepat sampai kepada target sasaran. Apakah faktor pemilihan media pengiklanan yang sesuai? Kita pergi kepada bahagian C. Selain kita tahu kaedah reka bentuk periklanan yang telah kita belajar pada minggu lalu, kita juga perlu tahu faktor semasa untuk memilih media periklanan yang sesuai. Sama ada nak menggunakan media cetak, media elektronik ataupun media sosial. Jadi proses ni penting bagi memastikan maklumat produk tu sampai kepada sasaran pengguna yang betul. Faktor yang perlu kita pertimbangkan mestilah berkait dengan jenis dan sifat produk yang kita ada. Kos periklanan, ni penting kos periklanan sebab dia meliputi kos produk tu nanti. Luas pasaran ataupun luas lingkup sejauh mana kita boleh pasarkan produk itu, sasaran pengguna dan juga saiz perniagaan. Kita lihat satu persatu apakah dimaksudkan jenis dan sifat produk. Sifat setiap produk ni dia akan iklankan ikut kesesuaian media periklanan dia. Contohnya produk yang memerlukan tunjuk cara dan khidmat nasihat, dia lebih sesuai diiklankan melalui media elektronik ataupun media sosial yang berunsurkan demonstrasi. Seperti mana kita lihat di kaca televisyen banyak ataupun program yang berunsurkan demonstrasi ni. Demonstrasi ni merupakan kaedah reka bentuk periklanan yang telah kita belajar pada minggu lalu. Jadi dia lebih kepada program, contohnya menggunakan peralatan elektrik untuk memasak. Jadi contoh yang paling dekat sekali yang kita boleh nampak adalah seperti di promosi barangan di CJ Wow Shop ataupun Go Shop. Seperti yang kita lihat di televisyen. Jadi itu lebih sesuai kita gunakan melalui demonstrasi dan menggunakan media elektronik. Jadi produk lainnya antara barang makanan, pakaian atau buku, kita lebih sesuai iklankan melalui media cetak. Jadi sebab itulah ada banyak katalog yang dikeluarkan, produk yang dikeluarkan oleh syarikat tersebut. Jadi lebih sesuai ditunjukkan melalui media cetak.
Okay, kita pergi pada kos periklanan pula. Okay, seorang pengeluar tu dia perlu tahu jumlah keseluruhan kos periklanan yang dia pilih supaya sesuai dengan kemampuan dan saiz operasi perniagaan. Okay, jadi perniagaan yang bersaiz kecil, dia perlulah pilih media yang berkos rendah sebab baru nak start up perniagaan. Okay, jadi ada banyak kos yang perlu diambil kira. Tapi pada masa yang sama, walaupun media itu berkos rendah, tapi dia boleh berikan pulangan yang menguntungkan. Okay? Jadi sebab itu dalam bahagian kos periklanan ni lebih menguntungkan jika menggunakan media sosial sebab saluran atau platform tersebut percuma. Okay, berbanding dengan media cetak, dia perlukan kos untuk mencetak bahan-bahan tersebut. Jadi kebanyakan syarikat baru ataupun yang baru bermula, mereka akan memilih media sosial. Okay, kita pergi kepada luas sasaran. Luas sasaran suatu produk tu dia akan mempengaruhi juga jenis media yang akan dipilih. Jika produk itu bertujuan untuk dipasarkan ke seluruh negara, maka penggunaan media periklanan yang meluas seperti media sosial adalah yang paling tepat, ataupun televisyen. Sebab kebanyakan di rumah, kebanyakan di rumah-rumah pengguna ada televisyen. Jadi televisyen serta media sosial ni ada paling tepat. Papan digital juga tidak boleh dinafikan sebab apa? Pengguna jalan raya semakin banyak setiap hari. Jadi sesuai juga dibuat iklan menerusi papan digital sebab bila menunggu di jalan raya tu ataupun kita boleh lihat ataupun contohnya seorang tu ada kenderaan tersebut berhenti di traffic light. Jadi selalunya papan digital ni akan diletakkan di traffic light utama di simpang jalan yang agak sibuk, supaya dapat kepada target sasaran. Sasaran pengguna. Pengeluar perlu memastikan media periklanan yang betul untuk menyampaikan maklumat kepada kumpulan sasarannya. Contohnya alat solid dan pakaian wanita. Dia sesuai diiklankan di media sosial dan media cetak. Contohnya di majalah wanita. Manakala barangan yang berkaitan dengan sukan sesuai diiklankan melalui media sosial dan media cetak seperti majalah sukan. Barangan permainan yang disasarkan kepada kanak-kanak pula boleh diiklankan di media sosial serta media elektronik seperti di televisyen. Itu sasaran pengguna. Dan ada juga target masa. Ini perlu dikaji oleh pengeluar. Bila masa yang sesuai untuk dipaparkan iklan-iklan ini, dan melalui pemilihan masa tersebut, selalunya syarikat televisyen ataupun production ni dia tahu bila peak time, bila waktu puncak iklan ni perlu release ataupun ditunjukkan, ditayangkan kepada pengguna. Sebab waktu itulah waktu yang tepat sebab ramai pengguna sedang melihat iklan tersebut. Saiz perniagaan seperti yang kita telah nyatakan juga tadi. Perniagaan yang bersaiz besar dia mampu untuk memilih media periklanan yang lebih berkesan. Mungkin dalam ketiga-tiga media periklanan yang kita belajar pada hari ini, iaitu media cetak, media elektronik serta media sosial, ada syarikat yang mampu untuk promosi produk mereka dalam ketiga-tiga media ini. Tapi mungkin syarikat yang baru nak bermula, dia perniagaan yang masih lagi bersaiz kecil-kecilan ataupun baru nak start lah. Dia mungkin boleh pilih salah satu daripada 3 media yang telah kita bincangkan pada hari ini. Dan pilihan yang paling tepat untuk bermula adalah di media sosial lah. Sebab dia free platform, boleh digunakan untuk memberi promosi atau iklan pada produk dan perkhidmatan yang kita keluarkan. Jadi itulah dia media periklanan yang kita belajar pada hari ini, serta faktor pemilihan media periklanan yang sesuai kita gunakan dalam mempromosikan produk.
Okey, itu sahaja yang saya nak kongsikan pada PDPR kali ini. Jadi terima kasih kerana mendengar video penerangan ini. Kita akan kembali dengan topik seterusnya pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.